betul kan, kita memang tak ada ilmu kan. Tapi Alhamdulillah lah hari ini kita berpeluang mendapat banyak ilmu. Tengok anak-anak ni pun tak kenal hormat. Remaja belasah adik serang ibu, yang ini selalulah biasa kan. Kemudian apa lagi, pelajar rahsia hamil 8 bulan, yang ni saya tak heran, ni semua berlaku ni. Pelajar perempuan tingkatan 3 ditahan bersama dengan dadah. Anak kita sekolah agama ke tak sekolah agama, senang macam pergi ke 7-Eleven tu beli arak, macam IT saja, masukkan dalam dia punya backpack, masuk ke dalam bilik, bawa masuk ke asrama, tak perasan orang. Yang IT je, sebab boleh beli dah kat mana-mana kan. Jadi kita kata, oh tak haramkan air arak tu apa semua, memang benda tu haram sudah ya, tapi dia tu ada pilihan, dia yang buat keputusan. Ada duit raya, ada lagi, banyak lagi ya. Dia yang beli. So siapa sebenarnya yang mempengaruhi buat dia keputusan, yang membuat keputusan pada diri dia ya? Jadi kita kena ajar dia nak buat keputusan pun macam mana, tuan-tuan. Kemudian subhanallah, Allah sayang sangat dengan kita. Allah ingatkan kita. Macam mana Allah ingatkan kita? Dalam surah An-Nisa ayat ke-9, Allah menyatakan, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan zurriyatan di'afa, generasi yang lemah, generasi keturunan, waris, anak, cucu, cicit, yang itu yang nama zuriat. Khaufu alaihim, kita khawatir keadaan zuriat kita tu. Khawatir, sebab apa kita khawatir? Anak ni sampai sekarang malas. Anak ni sampai sekarang ni dah masuk universiti, suka bergaduh. Anak yang ni suka berebut, jealous saja dengan adik-beradik dia. Cuba bayang tuan-puan, kalau kita meninggal dunia sekarang ni, apa jadi pada anak kita? Khaufu alaihim, kalau kita risau lah pasal dia, ni mesti ni harta pusaka dia akan minta lebih ni, ini mesti ni tak puas hati ni dengan pembahagian-pembahagian macam ni. Khaufu alaihim, Allah sebut kita ni, suruh Allah suruh rasa takut bila kita risau dengan keadaan anak. Dan kemudian alhamdulillah Allah bagi dia punya penyelesaian. Falyattaqullah, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi maksudnya anak-anak yang kita khawatir keadaannya sebenarnya adalah anak-anak yang kita besarkan dengan cara hidup jahiliyah. Cara hidup jahiliyah. Sebab waktu Nabi datang, Nabi dah bersihkan jahiliyah tu. Dia tukar pula dengan Islam, cara hidup Islam. Tuan-puan, cara hidup Islam sangat cantik. Dalam rumah kita sendiri ada peraturan. Dalam rumah kita sendiri ada pendidikan seks. Dalam rumah kita yang terpapar dalam surah An-Nur ayat 59 mulanya, kalau kita tengok 59, 58 ke ayat 60. Anak-anak yang belum balik, yang tadika ni, bila nak masuk bilik mak ayah pada 3 waktu, Allah sebut spesifik. Subuh, zuhur, isyak kena minta izin. Ajar dia dulu minta izin. Minta izin ni nak masuk waktu, tahu waktu. Tengok waktu pukul 10, tengok 10 malam ke 10 pagi. Beza kan? Apa yang membezakan 10 itu pagi, apa yang kata 10 itu malam. Jadi kalau 10 malam tu nak masuk kena minta izin. Hari ni memanglah kita pun di bilik asing-asing, tapi tak ada pintu. Nak buat tak ada pintu, nak buat macam mana? Nak pasang pintu, tak apa. Pasang langsir pun tak apa. Yang penting anak tu tahu apakah batas had dia. Di rumah kita hari ini, anak-anak perempuan dan anak-anak lelaki pakai baju pun tak seronok kan? Keluar daripada bilik air, hai bongkir macam toyol tu ha. Toyol siapa tu lari tu? Toyol siapa lagi kan? Kita pula kata toyol comelnya kaki dah dia menayang kan? Jadi tidak ada diajar rasa malu. Sedangkan malu itu sebenarnya adalah mahkota bagi khas kaum wanita. Tak ada rasa malu. Dia tidak diajar perasaan malu, tidak diajar untuk minta izin, tidak diajar untuk menunduk, menyekat pandangan untuk adegan-adegan atau waktu-waktu yang 3 waktu tu, subuh,
Zuhur, Isyak. Kalau nak hurai tuan-puan 3 jam tak habis lagi. 3 jam suruh anu. Tu memang kena buka waktu lain ya. Dan memang kalau kita dapati Masya Allah di dalam Al-Quran tuan-puan, banyak sangat rasa nak parenting ke ibu bapaan. Sampai kita kata macam, ya Allah ruginya aku berapa lama pergi refer dekat Finland, dekat Jepun, dekat Korea. Dalam Al-Quran tu dah orang kata tu penuh tepuk dengan ayat-ayat keibubapaan, ilmu-ilmu keibubapaan. Kita je yang tak belajar untuk meneroka, sebab kita ni memang tak pandai lah kot kan. Jadi sebab itulah bila rumah kita tuan-puan dia tidak dibesarkan sistem Islam, maka yang mengalih, kalau tak pakai sistem Islam, yang mengambil alihnya adalah sistem jahiliyah. Jadi anak itu akan membesar mengikut corak jahiliyah, bukan corak Islam. Okey, dan pertama falyattaqullah, kembali balik pada Allah. Yang kedua, Masya Allah, sangat indahnya ini Allah bagi peluang untuk kita selesaikan masalah-masalah keluarga di Malaysia ini. Apa dia? Waliyaqulu qaulan sadida, dan bercakaplah dengan perkataan-perkataan yang benar. Jadi apakah perkataan yang benar nak dibandingkan dengan perkataan yang benar dari Al-Quran dan hadis? Tak ada tandingannya. Betullah yang sebenar-benar perkataan. Itulah yang sehebat-hebat, seterang-terang dan sejelas-jelas hadis atau kata-kata firmanullah Ta'ala dan juga hadis-hadis para anbiya. Yang itulah yang kita kena hidupkan di dalam rumah kita. Hari ini anak-anak kita, ibu-ibu muda kan, menantu-menantu kita, ayah-ayah muda dan sebagainya tuan-puan, kita banyak refer ataupun rujuk pada barat ya. Kalau malam tadi saya pun ada tengok juga tajaan daripada susu lah kot kan, macam mana nak bawa anak waktu apa dan sebagainya, tip-tip semua daripada barat, semua daripada barat. Sedangkan Islam pun sendiri ada dia punya tips dia, cuma kita kekurangan kepakaran dalam bidang ini. Tapi janganlah jadikan itu sebagai alasan. Kalau Allah tanya nanti, wahai Isbadiah, dengan sistem apakah kamu membesarkan dan mendidik anak? Kita kata sistem yang ada lah ya Allah, sistem Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita kata contoh je lah kan. Kita jawab macam tu. Agak-agak aja boleh ke Allah terima kan? Aduh, takutnya kan. Jadi kalau kamu tidak mengikut sistem aku, apakah yang kamu ikut? Aduh, takutnya. Jadi kalau kita nak ikut pun sistem tu tengok, kini ada Islam, kita Islamizekan. Jadi kita Islamkan. Jadi kalau anak kita tadi kata nak periksa. Kalau periksa je tutup terus habis noktah tu, titik. Orang kata lah periksa, kenapa ni belajar sungguh-sungguh ni, tuition bagai. Nak periksa SPM ni madam, contohnya nak periksa SPM ni mak. Okey, noktah. Jangan noktahkan di situ, panjangkan sampai berjumpa dengan Tuhannya. Macam tu je. Jadi kat situ kita boleh Islamkan. Hari ini yang jadi jahiliah tu, dia tak sampai nafas, tengah jalan aja, pergi sekolah betul tak? Betul. Tapi ada lagi yang lebih betul, bangun subuh. Bila subuh tu confirm pergi sekolah kan. Jadi kita dapat dua-dua. Jadi kembali balik kepada Allah. Kenapa ni pergi sekolah pakai tudung, pakai uniform sekolah? Jangan berhenti dekat uniform sekolah, terus panjangkan kepada menutup aurat. Jadi anak-anak kita pun tahu, pakai tudung ni bukan uniform sekolah, sebenarnya kena tutup aurat. Ini juga untuk membina mahkota diri, maruah diri, keindahan, kehebatan diri, kesucian diri. Sebab Allah menyayangi kita. Kita pakai tudung ni, ini tanda kita milik Allah ya, kita bukan milik siapa-siapa. Awak pakai tudung aja, maksudnya ada orang yang mencintai kamu, memiliki kamu, dan dia mencintaimu melebihi ibu yang mencintai kamu. Siapa tu? Allah. Allah mencintaimu, wahai anakku, melebihi cinta ibu terhadap kamu. Dia baru dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dikasihi, hari ini juga kita bersifat apa? Tunggu dan lihat. Nak buat macam mana? Macam itulah, nak buat macam mana? Dah macam inilah, macam mana? Itu ajalah dia punya alasan. Tapi nak buat macam mana? Jadi kalau nak ni, kita letakkan pada keluarga kita,
kita kena tahu matlamat kenapa kita kahwin, kenapa kita ada anak, kenapa nak keturunan, kan? Bila kahwin tak ada anak, kita akan berusaha sedaya yang mampu pergi ke sana kemari, kan? Kita jumpa dengan doktor, ambil lah buat apa-apa juga, suntikan, kajian, ujian dan sebagainya. Kita jadi tikus putih ke apa ke, kan? Wah, tiba-tiba pula dapat anak kembar sekali 3. Sebab dah jumpa doktor, itu kita usaha, kan? Padahal tuan-puan yang dikasihi, sebenarnya kalau ikut sejarah, para anbiya ni ramai dapat anak lambat. Nabi Ibrahim umur 80 lebih baru dapat anak, kan? Siti Sarah lagi dah tua, dah 90 lebih baru dapat anak, kan? Jadi nak ceritanya, Nabi-Nabi dia telah melalui waktu tersebut. Kenapa? Kerana sebenarnya untuk dapat anak itu tidak penting, kecuali melanjutkan atau meneruskan tugas khalifah. Tugas khalifah. Waktu Nabi Ibrahim dia minta apa? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan aku anak-anak yang soleh. Sebab apa? Sebab dia rasa nikmatnya jadi Nabi yang membangun urus dunia ini ikut perintah Allah. Dia rasa seronok. Dan dia nak keturunan dia tahu tugas dan tanggungjawab itu dan mempunyai pengalaman yang sama. Sebab buah ataupun hasil selepas kita menjalankan tugas sebagai khalifah sangat manis. Darjat kita sangat tinggi di sisi pencipta alam ini. Kekuatan kita, kehebatan kita akan diiktiraf oleh Allah di hari akhirat nanti. Nikmat dia sangat-sangat manis, sangat-sangat bagus, sangat-sangat tinggi, sangat-sangat hebat. Dan Nabi Ibrahim nak ada keturunan dia mendapat nikmat yang sama, mendapat darjat dan kedudukan yang sama. Begitu juga Nabi Zakaria. Begitu juga dengan keluarga Imran. Keluarga Imran, Ali Imran tu, kan nama surah tu. Itu daripada keluarga Imran. Dan dia ini pula dapat anak lambat. Isteri kepada Imran ini nama dia Hannah bintu Fakuzah. Dah tua tak dapat anak. Sama juga ni pasangan lambat dapat anak. Lepas tu dia nampak seekor burung sedang memberi makan kepada anaknya. Hati dia terdetik, burung ni dia akan mewarisi apa yang mak dia buat. Tugas khalifahnya tu lah maksudnya. Jadi dia pun terfikir, dia nak ada anak supaya anak ini mewarisi tanggungjawab dia, sehingga dia menazarkan anak itu terus kepada Allah. Keluar Maryam lah pula perempuan, kan? Jadi dia bernazar untuk dapat anak supaya anak itu melangsungkan tugas. Bukan anak yang dia dikelek sepanjang masa, bukan anak yang nak suruh jaga dia waktu dia tua, tak. Tapi anak itu dia nak terus bagi kepada Allah. Jadi fahamnya dia sebab dan niat kenapa nak ada anak, bukan hanya semata-mata sumber kebanggaan, bukan. Jadi rupa-rupanya anak itu, itulah yang saya sebut tadi, dia melangsungkan atau menyambung tugas-tugas khalifah ini. Dan sebab tu tengok Nabi Muhammad pun tak ada anak lelaki. Kita nak kata apa? Dia ada anak lelaki semua meninggal dunia. Sebab Allah nak melindungi dia supaya anak-anak lelaki dia itu nanti tidak dipuja-puja. Maklum manusia ni kan rebol kalau anak ni anak Nabi. Lepas sekarang kita keturunan Nabi pun kita jaga sungguh, kan? Cuba bayang sentimen kita itu, kan, pada zaman sahabat dulu. Yang Nabi tak ada anak lelaki pun ada golongan Syiah dah, kan? Sentiasa ahlul bait, kan? Di mereka ini tuan-puan adalah manusia biasa. Dan mereka datang kemari sama macam kita. Dia tidak ada kelebihan antara keturunan dan sebagainya. Apa yang penting, inna akramakum indallahi atqakum. Sebab anak Nabi juga ada yang terhaka kepada Allah. Anak Nabi Nuh alaihissalam, kan? Jadi anak Nabi Adam alaihissalam tu Qabil Habil, anak Nabi tu, kan? Keturunan Nabi tu, kan? Tapi ada juga, samalah kita pun keturunan Nabi Adam, perangai pun sama juga, kan? Jadi kita semua keturunan Nabi, kan? Baik tuan-puan yang dikasihi,
Jadi kemudiannya kita tengok hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa dalam banyak-banyak manusia, dalam banyak-banyak pihak, dalam banyak-banyak sentuhan, sentuhan yang paling hebat, bermakna, berkesan bukan sentuhan guru, tetapi sentuhan ibu